bagi kesan kejatuhan mata wang. Ketidakstabilan dalam kadar pertukaran asing telah menyebabkan negara-negara yang tidak mempunyai rizab asing yang kukuh tak mampu mempertahankan nilai mata wang mereka dalam pasaran. Contohnya, pada 2 Julai 1997, Kerajaan Thai dia membiarkan nilai baht merosot dan begitu juga dengan Kerajaan Indonesia yang mengumumkan kejatuhan nilai rupiah yang mendadak pada 11 Julai 1997. Pada permulaan krisis ini, Malaysia cuba mengekalkan nilai ringgit terhadap mata wang asing. Namun, langkah ini tak kekal lama memandangkan ia melibatkan kos yang tinggi. Di antara tempoh 14 Julai 1997 hingga 7 Januari 1998, nilai ringgit telah jatuh dari RM2.50 kepada RM4.88. Pertumbuhan KDNK merosot dari sekitar 7% pada tahun 1997 kepada sekitar negatif 7% pada tahun 1998. Ekonomi negara berada dalam kedudukan yang lemah memandangkan sektor korporat mengalami kesukaran dalam mendapatkan kredit dan pada masa yang sama mengalami peningkatan hutang yang semakin tinggi. Pasaran saham di BSKL juga turut jatuh mendadak dengan nilai indeks komposit telah meniunam ke paras 600 mata pada akhir tahun 1997. Walau bagaimanapun, ekonomi dunia kini adalah berbeza dengan era awal tahun 1960-an di bawah sistem kadar tukaran tetap Bretton Woods di mana aliran modal antarabangsanya dikawal dengan ketat. Tetapi kini, jumlah wang yang banyak dapat bergerak melepasi sepadan tanpa kawalan. Perkembangan globalisasi telah membuka ruang kepada dunia tanpa sepadan dalam ekonomi. Dari segi imbangan pembayaran, kejatuhan nilai ringgit meningkatkan jumlah ekspor dan mengurangkan jumlah import. Tambahan pula disebabkan kos ke atas barangan import telah meningkat, sebahagian daripada barangan import ini merupakan barangan pertengahan untuk dijadikan barang ekspor. Keadaan ini telah mengurangkan keuntungan bagi negara Malaysia. Kenaikan harga barang bagi import turut meningkat secara keseluruhan. Nama saya Engineer. Raja ini menunjukkan bahawa aliran kadar mata wang di Malaysia pada tahun 1997 hingga tahun 2020. Nilai RM3.90 dicapai pada tahun 1997. Nilai ringgit Malaysia ini mengalami kesusutan kerana berlakunya krisis kewangan Asia 1997. Nilai RM3.80 masih kekal yang sama pada tahun 1998 hingga tahun 2005. Ini menunjukkan bahawa nilai kewangan berada dalam kedudukan yang stabil. Pada tahun 2012, nilai RM3.05 berada dalam nilai kedudukan yang paling baik, iaitu mempunyai nilai kewangan yang paling besar bagi pertukaran $1 berbanding dengan tahun yang lain. Pada tahun 2016, kita boleh mendapati bahawa keadaan yang sangat kurang memberansangkan berlaku, iaitu nilai kewangan mencapai RM4.49. Bagi dapatan kajian, terdapat 3 perkara iaitu jantina, umur dan bangsa responden. Bagi jantina, bilangan responden perempuan adalah didapati lebih banyak daripada bilangan responden lelaki iaitu seramai 17 orang daripada 30 orang responden. Selain itu, responden yang berumur 18 hingga 21 tahun lebih ramai iaitu sebanyak 18 orang. Untuk bangsa pula, bangsa Melayu adalah lebih ramai iaitu 19 orang daripada 30 orang responden. Seterusnya, kisah kejatuhan mata wang Malaysia dari tahun 1997 hingga 2020. Antara kesannya ialah kenaikan harga barang. Majoriti iaitu seramai 11 orang sangat bersetuju kerana mereka terpaksa berbelanja dengan wang yang lebih banyak untuk barang dan perkhidmatan yang sama. Selain itu, inflasi. Majoriti responden iaitu 11 orang sangat setuju kerana kos sara hidup mereka yang meningkat dan menjejaskan kehidupan seharian serta ekonomi negara. Seterusnya, peningkatan kos membeli barangan import. Responden seramai 13 orang sangat bersetuju. Berikutnya, kuasa beli rakyat berkurang. Majoriti 16 orang responden sangat bersetuju kerana rakyat perlu mengeluarkan wang yang banyak untuk berbelanja. Akhir sekali adalah penurunan harga minyak. Didapati 13 orang sangat bersetuju kerana
yang menyebabkan pendapatan negara berkurang akibat daripada penurunan harga minyak. Kesimpulannya, kejatuhan nilai mata wang banyak memberikan kesan kepada ekonomi negara dan pendapatan individu. Antara kesan negatifnya ialah seperti kenaikan harga barang, berlakunya inflasi, kuasa beli rakyat berkurang dan lain-lain lagi. Namun, ada juga kesan positif seperti dapat membuka peluang kepada negara untuk bersaing di dalam pasaran ekspor kerana nilainya yang rendah berbanding negara nilai yang tinggi. Selain itu, ia dapat menjadi tarikan kepada pelancong luar kerana mereka dapat berbelanja sambil bercuti di Malaysia kerana kos yang rendah. Antara cadangan untuk mengatasi isu ini seperti mengurangkan pengambilan pekerja asing. Hal ini kerana pekerja asing sering mengirim wang ke negara mereka dan menyebabkan banyak berlaku pertukaran wang. Selain itu, mengurangkan pembelian barang import dan lebih menggunakan barang tempatan.